Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadika as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pada pertemuan malam ni insya-Allah kita akan uh, membicarakan surah Az-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah adalah surah Makkiyah dan kalau kita perhatikan dalam surah-surah yang sebelum ni, perkataan yang dalam ayat pertama adalah menjadi nama kepada surah. Macam contohnya Al-Bayyinah, kerana ada perkataan hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian Al-Qadr, kerana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang ini adalah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah maknanya goncangan ataupun gegaran. Okey, kalau kita dalam bahasa Melayu ni, goncang dengan gegar ni ada beza tak? Jawapan dia ada beza. Sebab apa? Goncang ni perbuatan seseorang. Gegaran tu benda yang berlaku kepada benda yang digoncang tu. Jadi maknanya, kalau katalah kita ada satu benda macam ni, goncangan tu adalah macam yang saya buat ni, saya goncang. Jadi bila goncang, benda ni bergegar. Benda ni bergegar. Jadi sekarang ni, surah ni menceritakan tentang gegaran yang dahsyat yang berlaku pada hari kiamat. Tetapi zalzala tu sebenarnya gegar ke goncang? Dari segi bahasa Arab, makna sebenar zalzala adalah goncang. Jadi maknanya bila dikatakan apabila bumi digoncang contohnya. Jadi bila bumi digoncang, bumi bergegar. Tapi ada sesuatu lah yang menggegarkan bumi tu. Ataupun yang menggoncang bumi tu. Kalau kita satu lagi, untuk membawa makna macam goncang tu, kita boleh tambah imbuhan dalam bahasa Melayu. Iaitu apa dia? Menggegarkan. Menggegarkan. Jadi, kalau gegar, dia adalah kata yang intransitif. Maksudnya dia mengenai diri benda tu. Contohnya macam tadi, kalau katalah yang ni bergegar, yang ni kita kata bergegar. Kita gunakan imbuhan ber. Tapi macam mana dia boleh bergegar? Kerana ada orang goncang. Okey, satu kita kata guna perkataan goncang. Atau kita gunakan gegar tapi dengan imbuhan meng. Ada orang menggegarkannya. Okey. Jadi sekarang ni, mengapa saya nak cerita benda ni? Kerana perkataan zalzala dalam bahasa Arab, yang dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ard. Dia dalam bentuk kata kerja pasif. Kalau bentuk kata kerja aktif dia macam mana? Dia dalam bentuk zalzala. Pronunciation dia adalah, maksudnya secara sebutannya adalah zalzala. Okey, zalzala maksudnya apa dia? Maksud dia goncang atau menggegarkan. Bukan bergegar, menggegarkan. Jadi maknanya
kalau kita nak gambarkan terhadap benda ni, maknanya orang yang melakukan ni saya lah. Contohnya. Tapi kalau katalah benda yang kecil macam ni, boleh tak kita nak kata saya zalzal tu. Saya macam al-ustaz zalzala, menggegarkan ataupun menggoncang. Jawapan dia tak boleh dalam bahasa Arab. Kerana zalzala ni dia mesti benda yang besar. Kalau nak kita gerakkan benda yang kecil macam ni, dia tak boleh guna saya menggegarkan. Contohnya lah, kalau saya nak kata saya menggegarkan dalam bahasa Arab, kata zalzal tu boleh ke? Tak boleh. Sebab benda ni kecil. Tapi katakanlah kita letupkan satu bom yang kuat lah. Contohnya dekat satu kawasan bukit. Bukit tu mungkin tak ada orang lah, macam Amerika nak test apa dia punya bom dia dekat padang pasir mana apa. Jadi bila dia letuskan bom tu, berlaku gegaran kat bumi. Jadi yang dekat situ maksudnya kita kata tentera Amerika menggegarkan. Contohnya macam tu. Ataupun yang itu kalau nak guna dalam perkataan zalzala, jadi benda tu applicable. Maksudnya boleh gunakan perkataan zalzala sebab dia melibatkan satu gegaran pada skala yang besar. Okey. Jadi itu satu. Kemudian kalau kita tengok dalam ayat pertama nanti, kita belum baca lagi tapi nak cerita pasal lama ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dikatakan apa? Idza zulzilat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Perkataan yang ada adalah zilzalaha. Zilzal. Bukannya zalzalah. Tapi surah ni tak dinamakan surah Al-Zilzal. Nama dia Al-Zalzalah. Az-Zalzalah. Jadi, macam mana datangnya Az-Zalzalah ni? Jawapan dia, dalam bahasa Arab, dia ada sistem yang dipanggil kata nama terbitan yang bersifat satu yang kalau kita nak terjemah, kita boleh kata kata nama perbuatan. Kata nama perbuatan ni maksudnya macam mana? Bila kita gunakan kata nama untuk menyifatkan perbuatan tertentu. Contohnya, kalau katalah ada dalam perlumbaan lumba lari contohnya. Pertandingan lumba lari. Jadi, orang yang bertanding untuk perlumbaan lari tu, lari pecut tu, katakanlah ada 8 orang. Jadi 8 orang tu, bila pistol dibunyikan, mereka terus berlari dengan laju. Mereka berlari. Peserta-peserta berlari. Okey, itu berlari itu adalah kata kerja. Tapi kalau kita nak cerita mengenai perbuatan orang yang sedang berlari tu, kita akan kata apa? Lariannya sangat pantas. Jadi kita gunakan perkataan larian. Okey, larian itu adalah kata nama terbitan. Kata nama terbitan dia ada banyak bentuk lah. Tapi kata nama terbitan yang menyifatkan perbuatan. Jadi kita boleh kata nama perbuatan. Dan siapa yang belajar bahasa Arab, yang ni benda ni dipanggil masdar. Jadi yang tadi saya sebut menggoncang ataupun menggegarkan tu, perkataan dia dalam bahasa Arab adalah
zala, kata kerja. Kata nama perbuatan untuk zalzala adalah zalzalah. Goncangan. Jadi maknanya surah uh, Al-Zalzalah ni maknanya surah goncangan. Goncang kata kerja. Jadi menunjukkan perbuatan. Goncangan adalah kata nama perbuatan. Kata nama yang menyifatkan perbuatan itu. Jadi suratul Zalzalah adalah surah goncangan. Okey. Surah ni surah Makkiyah juga. Okey, sekarang kita baca dulu. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul Azim. Okey. Sekarang ni bahagian ni dulu. Yang ni sebagaimana yang kita yang selalu ikuti ni, benda ni dah biasalah. Iaitu apa dia? Kita dari segi makna kita akan berpandukan kepada sentence, bukan berpandukan kepada tanda ayat dalam Al-Quran. Makna kita perlu melihat kepada sentence. Jadi bila melihat kepada sentence ni, ini satu sentence. Walaupun ayat-ayat Qurannya berbeza. Okey. Apa yang dinyatakan sini? Okey, sini dia bukannya zalzala, dibaca zulzila. Kemudian ada tambah ta ni sebab dalam bahasa Arab al-ard ni adalah feminin. Feminin maksudnya dikira macam perempuan. Jadi bila begitu perlu ada ta, perlu ada penambahan ta dekat sini pada kata kerja. Tapi tadi zalzala maknanya menggoncang. Jadi maknanya apabila dikatakan zulzila, kata kerja pasif, maksudnya apabila bumi digoncang. Atau kalau kita nak gunakan kataan menggegarkan tadi, bila kita gunakan dalam bentuk pasif, dia jadi apabila bumi digegarkan. Bila kita kata digegarkan dan digoncang, siapa yang goncang? Digoncang itu dengan yang menggoncang itu adalah boleh jadi malaikat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebenarnya nanti kita tengok bahawa ini bercakap tentang kehancuran bumi, kehancuran alam yang menandakan permulaannya, akhirnya kehidupan dunia nak masuk permulaan kehidupan akhirat. Dan berdasarkan kepada ayat-ayat Quran yang lain, kita tahu bahawa benda itu berlaku dengan ada tanda dia, iaitu tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi yang menggoncangkan bumi ni
sudah tentu dengan perintah Allah SWT, dengan kehendak Allah SWT. Tetapi apa yang menggoncang? Malaikat? Boleh jadi? Atau suara sangkakala tu sendiri. Sebab suara sangkakala tu entah ke begitu kuat sekali sehingga kan suara tu sendiri menggegarkan bumi, menggoncang bumi. Sebab kita tahu bahawa suara dia ada tenaga dia. Suara dapat menggegarkan sesuatu. Tapi di sini bila disebut digoncang dengan kata kerja pasif, jadi yang melakukan tu tak disebutlah, tak dinyatakan. Apabila bumi digoncang atau digegarkan, zilzalaha. Zilzal adalah kesan daripada goncang. Kesan daripada goncang maksud gegaran dia lah. Jadi dalam ayat Quran ni disebut zilzalaha, bercampur sekali dengan kata kerja, kata ganti. Dan kata ganti ini merujuk kepada apa? Kata ganti merujuk kepada al-ard. Jadi maknanya apabila, kalau kita tengok satu persatu, maksudnya apabila bumi digoncang dengan goncangannya, ataupun apabila dengan ni dalam bahasa Arab tak ada. Kalau kita tengok ni ada ke dengan ke? Tak ada. Tapi dalam bahasa Melayu kalau kita tak ada ni dia jadi janggal lah. Kalau katalah dalam bahasa Melayu ni, kalau tak ada benda ni dia akan jadi janggal. Contohnya macam ni. Apabila bumi digoncang, goncangannya yang dahsyat. Jadi kita yang lebih selaras dengan bahasa kita ni, kita terpaksa tambah dengan. Apabila bumi digoncang dengan goncangannya. Okey, maksud dia kalau dalam bahasa Arab, orang Arab dia boleh dah faham. Bila dikatakan zilzalaha tu, contohnya kalau dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalan. Kalau ini bukan dalam Quran lah. Kalau dikatakan begitu. Idza zulzilatil ardu zilzalan, itu pun dah menunjukkan penegasan. Bergegas sungguh. Seolah gitu. Tapi sini bila ditambah zilzalaha, jadi seolah-olah gegaran yang dahsyat tu yang berlaku pada bumi itu memang dah seolah-olah macam dah satu yang makruf. Satu diketahui sebagai satu goncangan yang dahsyat. Jadi sebab tu difahami dekat sini bahawa goncangan tu goncangan yang dahsyat. Walaupun dia tak ada sebut yang dahsyat tu dalam bahasa Arab dan dalam Quran ni. Jadi apabila bumi digoncang dengan goncangannya yang dahsyat, dengan gegarannya yang dahsyat, apa berlaku? Quran belum cerita lagi apa berlaku. Sebab dekat sini dia ada wow. Wow ni maknanya menunjuk dan. Dan ni maknanya benda yang berlaku sekali dengan dia. Sekali tu mungkin kemudian sikit ke ada apa, tak kira lah. Jadi maknanya wa akhrajatil ardu athqalaha. Maksudnya kita tengok sebelum kita cerita pasal wow ni, maknanya akhrajatil ardu, bumi mengeluarkan, athqalaha. Athqalaha ni adalah, athqal ni benda-benda berat yang kita tanggung. Ataupun kalau kita nak letak atas unta kan contohnya, benda yang kita letak atas unta tu benda yang berat. Jadi benda tu dipanggil athqal.
Jadi sekarang ni akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan beban-beban dia. Oh, maknanya bumi ni duk bawa bebanan. Bumi ni dibawa bebanan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dekat sini merujuk kepada apa yang ada dalam bumi lah. Apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di dalam bumi, itu adalah benda-benda yang dibawa oleh bumi. Dijadikan seolah-olah beban kepada bumi lah. Tapi bila digoncang, goncangan yang khas itu, sebab kadang-kadang macam kita sekarang ni pun berlaku juga gempa bumi, ada gegaran. Tapi bukannya zilzalaha, itu bukannya goncangan yang khas itu, bukannya gegaran yang khas itu. Bila berlakunya gegaran yang khas itu, apa yang akan terjadi? Bumi akan, kalau bahasa kita ni kita kata memuntahkan beban-beban dia tu. Benda-benda yang ada dekat dia tu terkeluar habis. Jadi maknanya kita boleh faham lah juga kalau kita nak mudah, kita kata isinya lah. Isi bumi tu. Apa isi bumi? Isi bumi yang penting kat sini adalah manusia-manusia yang telah mati dan dilitupi bumi kerana dikuburkan. Okey. Jadi maknanya bumi keluarkan balik manusia-manusia semua. Sebab itu, apa yang berlaku? Bila gegaran itu, gegaran yang dahsyat, bumi itu pecah, merekah di sana sini, manusia timbul balik, hidup semula. Tapi kita tahulah, hidup semula tu apabila berlakunya an-nafkhah ats-tsaniyah, maksudnya tiupan sangkakala yang kedua. Tapi yang pentingnya, bumi itu mula-mula dia muntahkan, dia keluarkan balik segala tulang-tulang temulang manusia, rangka-rangka manusia apa semua ni. Lepas tu malaikat Israfil tiupkan sangkakala kedua, manusia semua jadi balik rupa bentuknya yang asal. Hidup balik. Okey, jadi bila hidup balik, apa yang berlaku? Akan bermulanya penggerakan manusia ke mahsyar untuk dihisap, dan memulalah akhirat, alam akhirat. Okey. Sekarang ni bila dikatakan waqala al-insanu ma laha, manusia pun berkata, apa dah jadi kepadanya? Dengan kata lain, kalau ringkasnya, kadang-kadang kita kata, apa halnya? Apa halnya ni? Apa dah jadi ni? Soalan gitu. Kepadanya. Malaha. Laha ni, apa? Apa padanya? Dalam bahasa Arab ni, kalau satu persatu, kita kata apa padanya. Maksudnya apa yang terjadi padanya. Okey. Apa yang terjadi kepadanya ni merujuk kepada apa? Satu kemungkinan, macam yang saya kata tadi, selepas daripada kebangkitan semula. Selepas daripada malaikat Israfil tiupkan sangkakala kedua, jadi manusia bangun. Bila dia bangun, dia terkejut. Apa dah jadi ni? Terutamanya yang mengingkari kebangkitan semula. Bagi yang mengingkari kebangkitan semula, tiba-tiba dia bangun. Dia kata, apa jadi ni? Apa
dah jadi, itu mengenai diri dia. Tapi yang soalan ni, malaha, apa yang dah jadi kepada bumi. Sebab bila dia bangkit tu, dia tersedar bahawa dia dah dibangkitkan semula, dan alam yang dia yang terbentang di depan mata dia tu tidak lagi seperti bumi yang sebelum ni dia diami. Jadi dia kata apa dah jadi kepada bumi. Okey, itu satu kemungkinan. Itu maknanya kalau kemungkinan kalau kita fahami kebangkitan selepas daripada tiupan sangkakala kedua. Boleh jadi juga qala al-insan ma laha ni, manusia berkata apa dah jadi kepadanya, kepada bumi ni ketika kiamat tu sedang dalam proses. Dan dia tak sempat mati lagi. Contohnya, berlaku gegaran yang sangat dahsyat sehingga kan contohnya Bukit Bukau pun tercabut daripada tempatnya. Cumanya dia tak sempat mati lagi, dia tengok benda tu. Benda tu menjadi kejutan yang sangat besar padanya. Sebab tu dalam surah Al-Hajj ada disebut yang mengandung pun boleh gugur dengan sebab apa yang berlaku pada hari itu. Jadi maknanya dekat sini boleh juga difahami manusia ni dia kata dia terkejut tu, apa jadi ni? Apa jadi kepada bumi ni? Laha tu kepada bumi, apa jadi kepada bumi ni? Sebab kiamat tu telah start. Proses kiamat tu telah start. Benda-benda kehancuran tu telah berlaku, gegaran tu telah berlaku dengan dahsyat. Dia tak sempat mati lagi. Jadi dia kata, malah apa dah jadi ni? Dalam keadaan takut, panik dan sebagainya. Okey. Tetapi kalau kita perhatikan sini, balik pada cerita ni, apabila, idza ni apabila. Apabila ni, kalau dalam bahasa Melayu pun, kalau kita apabila, dia ada bahagian kedua. Contohnya, apabila saya makan, saya kenyang. Apabila saya sampai ke rumah, saya memasak. Okey. Bahagian kedua ni, kat mana? Dalam ayat Quran ni. Sebab semuanya adalah bercerita tentang rentetan. Wah. Jadi bila rentetan ni dia masih lagi di bahagian pertama. Apabila bumi digoncang dengan goncangannya yang dahsyat. Lalu bumi mengeluarkan beban-bebannya dan manusia pun berkata, apa dah jadi kepadanya? Apa dah jadi kepada bumi ni? Bahagian kedua apa dia? Bahagian kedua tak disebut. Okey. Bila kedua yang tak sebut ni, sebab banyak benda yang boleh masuk dekat sini untuk bahagian kedua ni. Iaitu apa dia? Contohnya, kehidupan akhirat pun bermula. Ini kalau kita kita boleh faham macam itulah. Apabila bumi dah binasa, kehidupan akhirat pun bermula. Okey, nampak tak? Apabila bumi pun dah binasa, kehidupan akhirat pun bermula. Boleh faham tak? Boleh faham. Tapi sebab itu dalam ilmu bahasa Arab ni dia kata bila tak disebut ni kadang-kadang ada banyak benda yang boleh fit masuk dekat situ. Salah satunya macam saya kata tadi lah, kehidupan akhirat pun bermula. Kalau kita nak ambil daripada sini pun boleh tak? Yang berkaitan dengan sini, manusia ni. Apabila bumi digoncang dengan goncangannya yang dahsyat, lalu bumi mengeluarkan beban-bebannya. Contohnya kalau katalah
kita minta simpanglah berdasarkan kepada apa yang Nabi katakan pada hari berlakunya hari kehancuran bumi itu, masa tu tak ada dah orang mukmin. Jadi kalau kata kita ada pada masa tu, satu yang kita minta dijauhkanlah, sebab maknanya bukan mukmin lah, walaiyazubillah. Jadi orang mukmin tidak akan melalui fasa itu. Tapi nak cerita kata, bagi orang yang melalui proses tu, bumi dah bergegar dengan dahsyat. Lepas tu dengan rekahan-rekahan yang berlaku dekat bumi ni, yang dalam bumi ni keluar. Macam kalau kita kata rekahan ni, mungkin ada setengah tempat dia keluar macam gas. Daripada situ nampak tulang melambung keluar dan sebagainya. Bayangkan macam manusia yang masa tu dia tak mati lagi masa tu. Dia nampak benda tu berlaku di depan mata. Jadi boleh juga kita kata bahagian kedua ni, apabila bumi digoncang dengan goncangannya yang dahsyat, lalu bumi mengeluarkan beban-bebannya, maksudnya mengeluarkan isinya, dan manusia pun berkata, apa dah jadi ni? Masa itu manusia yang ingkar pun sedar bahawa kiamat itu suatu yang real. Masuk tak? Masuk juga. Ketika itu manusia sedar mereka tidak dapat lari daripada dikembalikan kepada Tuhan. Itu bahagian kedua yang tak disebut tu. Tapi kalau macam sini, saya bagi contoh ni sebab nak kehidupan akhirat pun bermula tu, dia macam cerita sajalah. Tapi mengapa saya letak itu dulu? Sebab nak bagi senang sikit nak faham. Kalau kita tengok dari segi konteks ni, maksudnya bahagian yang dicerita tu memberikan gambaran bahawa satu yang dahsyat akan dilalui oleh manusia yang melalui peristiwa tersebut. Dia kata, apa dah jadi ni? Pada ketika itu, dia sedar bahawa apa yang disampaikan kepada dia tu, terutamanya kepada yang ingkar, dia tahu bahawa kalau kita nak guna perkataan bahasa Inggeris, the moment of truth telah benar-benar berlaku. Dan dia dah tahu dah, dia tak dapat nak lari dah daripada sini. Segala-galanya hancur di depan mata dia. Okey. Kemudian Al-Quran menyatakan, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Pada hari itu, maknanya pada hari tersebut, bumi akan menyampaikan cerita-ceritanya ataupun berita-beritanya. Dengan sebab apa? Bi anna rabbaka awha laha. Dengan sebab ba tu, kalau siapa yang belajar bahasa Arab, di sini dipanggil ba sababiyah. Maksudnya untuk menyatakan sebab. Dengan sebab Tuhan kamu. Dengan sebab Tuhan kamu telah mewahyukan kepadanya. Telah mewahyukan kepada bumi. Okey, Quran stop dekat itu je. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan cerita-ceritanya
dengan sebab Tuhan kamu telah mewahyukan kepadanya. Tuhan kamu siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dia ada elemen nak ayat surah ni bagaikan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Dia cakap kepada Nabi Muhammad, Tuhan kamu. Tuhan kamu. Tetapi dia ditujukan juga secara sampingan tu kepada orang yang ingkar. Sebab yang duk cerita kata dunia ni akan hancur, kehidupan ni satu hari akan habis begitu saja. Dia bukannya satu kehidupan dunia ni akan berterusan sampai bila-bila. Satu masa dia akan terberhenti dan kemudian ada kebangkitan semula. Ini siapa yang duk cerita benda ni? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat dia. Jadi pada ketika itu bila bumi dah hancur sungguh, kemudian bumi dihidupkan balik, dibentuk balik, dinyatakan bahawa Tuhanmu yang mewahyukan kepada bumi untuk mewahyukan kepada bumi. Apa dia? Untuk melakukan perkara tersebutlah. Untuk menyebabkan apa yang ada di muka bumi itu akan bergegar, akan berterbangan di sana sini, akan pecah dan sebagainya. Itu satu kemungkinan makna. Ataupun ada juga ulama tafsir mengatakan menyampaikan cerita-cerita ni pada dengan sebab Tuhan mewahyukan kepada dia, maksudnya Tuhan suruh bumi untuk melakukan perkara tersebut, untuk menceritakan kejadian-kejadian di atas muka bumi. Bagaimana ingkarnya ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penduduk-penduduk bumi dalam masanya yang panjang itu. Jadi pada hari itu bumi akan menyampaikan cerita-cerita. Okey. Menyampaikan cerita-cerita ni boleh tak juga difahami secara bahasa kiasan? Ada juga ulama mengatakan boleh difahami secara bahasa kiasan. Bila dikatakan secara bahasa kiasan ni, maksudnya apa dia? Bila contohlah kalau kita kata bila ada banjir besar. Bila banjir besar, kita kata selepas daripada peristiwa tu kita kata banjir menyedarkan kita bahawa kita ni manusia yang lemah, kita tak mampu nak buat apa-apa. Ataupun kita kata banjir menyedarkan orang-orang kaya yang angkuh dan sombong bahawa mereka tidak dapat melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita buat ayat macam tu. Banjir menyedarkan. Banjir tu dia boleh buat sungguh ke? Dia boleh bersyarah ke? Banjir lalu dekat rumah orang kaya, dia kata, hampa tengok. Konon-konon rumah hampa kukuh. Aku masuk, barang-barang hanyut semua tu juga. Adakah banjir bercakap? Banjir tak bercakap. Jadi maknanya, bila kita banjir menyedarkan tu sebenarnya bahasa kiasan sahaja. Kerana apa? Manusia yang berfikir menyebabkan dia sedar. Macam banjir itu hanya penyebab. Banjir itu hanya penyebab. Jadi
Dengan sebab dia penyebab, boleh kita nak gunakan banjir menyedarkan aku. Banjir menyedarkan manusia aku. Contohnya. Gitu. Jadi dekat sini, ada juga ulama mengatakan tuhadithu akhbaraha. Maksudnya bumi menyampaikan cerita-ceritanya ni, maksudnya bumi, apa yang berlaku dekat bumi itu menyampaikan maksud tertentu kepada orang yang melalui fasa tersebut. Iaitu apa dia? Menyedarkan dia bahawa kehidupan dunia ni habis dah bagi dia. Kita bayangkan orang yang masa tu kita kata milioner dalam dunia, bilioner dalam dunia. Istana-istana yang hebat yang dibina. Seolah-olah bumi telah bercakap, bila aku bergegak ni, hampa tak boleh nak buat apa. Jadi maknanya, seolah-olah bila berlakunya kejayaan yang dahsyat tu kepada bumi, bumi menyampaikan sesuatu, message kepada orang yang hidup pada masa tu. Mengapa ini berlaku? Dengan sebab Tuhan wahyukan. Maksudnya Tuhan perintahkan bumi supaya berlaku begitu, dan daripada situ manusia dapat tercerna dalam kepala dia, Allah, habislah. Semua dah pergi. Tak ada nak boleh buat apa dah. Okey. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Selepas ni, bila dah dibangkitkan pula. Jadi, bermula daripada gegaran yang mengakhirkan kehidupan dunia ni, kemudian bangkit, manusia keluar balik. Okey. Yasdur ni, macam sekarang kita gunakan yasdur ni maksudnya keluar. Dengan makna keluar. Zaman sekarang, bila perkataan yasdur ni digunakan dengan makna keluar. Tapi kita kena faham, Quran diturunkan pada zaman Nabi. Apa makna yasdur pada zaman tu? Pada zaman tu, maksudnya bila kata dia cerita pasal pergi ke telaga untuk nak ambil air. Asal usul kataan yasdur ni. Pergi ke telaga untuk ambil air. Kita kalau bahasa Melayu kita kata pergi ke telaga tu ada istilah khas tak yang kita guna untuk pergi ke telaga? Kita tak ada istilah khas, kita kata pergilah, pergi ke perigi. Okey. Bila balik daripada pergi, kita dah ambil air, kita nak balik rumah. Bila nak balik rumah, ada tak istilah khas dalam bahasa Melayu untuk kelakuan ataupun perlakuan balik daripada pergi untuk nak balik ke rumah? Jawapan dia tak ada juga. Kita ada perkataan umum je, itu balik daripada pergi. Dalam bahasa Arab, rupanya ada perkataan. Iaitu apa dia? Kalau pergi, dia panggil wurud. Pergi ke tempat sumber air tu dipanggil wurud. Ataupun kata kerjanya warada. Sebab tu cerita Nabi Musa, walamma warada ma'a Madyana. Apabila dia, iaitu Nabi Musa, menuju pergi ke perigi dekat Madian tu. Okey. Bila dah pergi ambil air, dah ambil air cukup dah, berbulan baldi dan sebagainya, berbulan bekas air, nak balik. Meninggalkan perigi itu, dalam bahasa Arab, dia ada satu istilah, iaitu sudur. Ataupun dia punya kata kerja dia, sadara.
Jadi sinilah yasdurun nasu ashtatan. Sebab tu saya tulis ni, mereka manusia akan keluar balik. Kenapa keluar balik? Sebab manusia pergi ke tanah. Pergi ke tanah macam mana? Bila dia mati, orang letak dalam tanah. Jadi dia bagaikan dia pergi ke tanah. Pergi ke tanah. Lepas tu bila berlakunya kebangkitan semula, apa jadi? Dia keluar balik daripada tanah. Yasdur nas. Keluar balik daripada bumi lah. Pada hari itu manusia akan keluar balik daripada bumi. Ashtatan. Dalam keadaan berselerak. Mengapa berselerak? Iyalah sebab manusia segala tempat di dalam dunia ni kan. Ada di Amerika, ada di Jepun, ada di Malaysia, ada di Indonesia, ada di merata-rata. Tapi akhirnya mereka menuju kepada satu tempat saja. Kerana dibawa oleh malaikat. Menuju ke satu tempat yang kita panggil mahsyar, tempat perhimpunan itu. Mereka keluar balik itu kerana apa? Untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka. Macam kita pun akan diperlihatkanlah amalan kita. Manusia akan dibangkitkan, kemudian diperlihatkan amalan mereka. Maksudnya diperlihatkan, maksudnya macam mana? Ditunjuk balik. Ditunjuk balik. Pada zaman Nabi, nak kata tunjuk balik ni mungkinlah susah sikit nak nampak benda tu. Zaman sekarang ni, memang kita senang nak faham sangat bila kita ditunjuk balik. Sebab apa? Kita dah ada teknologi untuk rekod. Jadi kalau nak tunjuk balik, benda tu run balik je. Jalankan balik je rekod tu. Nampak segala benda. Macam kita duk rekod sekarang. Tunjuk balik. Untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka kepada mereka. Yang ini yang kita minta supaya Allah SWT berikan kita afiyah. Berikan kita afiyah. Macam yang diajarkan tu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Minta afiyah. Minta dilepaskan, minta diselamatkan. Minta hisaban yasira. Maknanya kalau kita lah nak diperlihatkan kita daripada baligh kita ni, nak tunjuk satu persatu sampailah umur kita mati tu, berapa kali kita akan tunduk? Ini kita yang bukan kafir ni, kita yang mukmin ni. Kehidupan kita penuh dengan uyub, dengan keaiban-keaiban yang cuma Allah tutup je kepada orang lain. Diri sendiri kita tahu lah apa yang kebobrokan kita, apa yang kelemahan kita, apa yang keaiban kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian bahagian akhir ni, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi maknanya tadi yang saya cakap kan, bila ada ayat apabila dia ada bahagian kedua. Yang ni pun ayat bersyarat. Bila ayat bersyarat, dia ada bahagian pertama, bahagian kedua. Mana bahagian kedua? Ni. Ni bahagian kedua. Bahagian pertama apa dia? Siapa yang buat baik walaupun seberat debu halus, yarah, dia akan tengok.
Yarahu, dia akan tengoknya. Tengoknya tu apa dia? Tengok kebaikan yang dia buat tu, walaupun sikit. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, juga akan tengok. Jadi sesiapa yang melakukan, dalam bahasa Arab sebagaimana yang Al-Quran ni, dia datang mithqala dzarratin dahulu. Jadi maksudnya dia seolah-olah duduk kat sini. Ha. Siapa yang melakukan walau hanya seberat debu yang berterbangan kebaikan, dia akan melihatnya. Ha. Jadi kalau dalam bahasa Melayu dia janggal lah macam tu. Jadi kita terpaksa lah letak kebaikan dahulu. Walaupun dalam bahasa Arab dia dekat belakang sikit. Jadi sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya seberat mithqal. Thaqil tu makna berat. Mithqal makna seberat. Seberat zarrah. Okey, zarrah. Apa makna zarrah? Zaman sekarang ni orang gunakan perkataan zarrah tu untuk makna atom. Kalau bahasa Melayunya kita kata zarah. Zarah. Seberat zarah. Ataupun sebesar zarah. Yang itu makna zaman moden. Zaman dulu orang tak tahu lagi atom. Zaman Nabi dulu, kalau Allah SWT buka pengetahuan mengenai atom kepada Nabi pun, yang ni tidak mengherankan kerana Nabi, Allah SWT boleh buka ilmu kepada dia. Sebab tu Nabi boleh cerita juga apa yang akan berlaku pada masa depan. Istanbul akan Konstantinia akan dibuka. Ada hadis dia mengenai perkara tu. Jadi tidak pelik kalau katalah Allah juga bukakan ilmu mengenai benda-benda yang sains yang kita nak ada pada zaman ni. Cuma Nabi tak cakap lah. Boleh jadi. Saya tak kata sudah pasti. Boleh jadi. Benda ni, benda yang di depan ni alam benda gaib. Benda yang masa hadapan adalah benda gaib. Allah nak wahyukan, nak bagi benda tu Nabi tahu, Allah boleh wahyukan. Itu kehendak Allah. Masya Allah kan. Apa yang Allah kehendaki jadi. Akan berlaku. Dia nak Nabi tahu, Nabi tahu. Tetapi kita kena ingat bahawa Quran ni disampaikan kepada masyarakat pada zaman dia. Jadi masyarakat pada zaman dia tu, zarrah tu makna apa? Satu maknanya adalah debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan ni macam mana? Kalau kita ada cahaya matahari tu, bila cahaya matahari tu kan kita nampak macam kecil-kecil tu, debu tu, itulah zarrah. Itulah zarrah. Ada satu lagi makna zarrah. Sebab kecil juga, iaitu semut. Yang paling kecil. Semut tu bila dia baru menetas daripada telur tu, itu kita zarrah juga. Jadi maknanya tak kira lah sama ada semut yang kecil tu ataupun kita kata debu yang berterbangan ni. Jadi maknanya walaupun seberat itu, makna sekecil-kecil amalan pun. Sebab tu dalam satu hadis dinyatakan bahawa ittaqullah walau bisyiqqi tamrah. Takwalah kepada Allah, maksudnya lakukan ibadat untuk mencapai ketakwaan tu walaupun dengan sekerat buah tamar. Maksudnya kalau nak sedekah tu, potong. Sebab kita mungkin lapar ke apa, kita nak makan juga, potong, makan separuh, separuh lagi sedekah. Macam kalau ibaratnya kalau zaman sekarang ni kita nak sedekah 10 sen, kita kata Allah, engkau tak payah sedekah lah kalau takat 10 sen tu. Tak boleh beli apa dah. Tak, jangan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan memperkecilkan satu benda kebajikan walaupun sedikit, sekecil manapun. Inilah maknanya kalau sedekah 10 sen pun, sedekah 5 sen. Ya Allah.
Tapi kalau kita buat kebaikan ni bagus sangatlah. Maknanya hak sedekah kita hak 5 sen pun kita tengok, maknanya alhamdulillah. Kalau ditunjukkan kita, maksudnya benda tu ada dalam buku kita. Bukan ditolak ke tepi. Alhamdulillah ada. Tapi yang kita risau ni, yang menjadi ketakutan kita ni adalah bahagian ni. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita melakukan kejahatan, walaupun hanya seberat debu yang berterbangan, dia akan juga melihatnya. Jadi sebab tu yang kita minta supaya Allah berikan afiah. Afiah ni kalau kita tak sihat wal afiat dunia ni, maksudnya sihat tak ada dilepaskan daripada penyakit-penyakit apa semua tu. Ya tu tak apalah. Kita minta lah juga sebab kita nak buat kerja dengan selesa dan sebagainya, kita minta supaya Allah jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang berat. Tapi afiah yang lebih utama ni, afiah daripada ini. Sampai yang sekecil-kecilnya pun Tuhan tunjuk kat kita juga. Oh berat. Kalau macam tu, kalau kita melalui benda tu memang kita tak lepas. Sebab tu dalam hadis disebut man nuqishal hisab udzib. Siapa yang diperhalusi hisab dia, memang dia akan diazab. Tak usah kata dalam neraka, melalui proses tu sendiri pun dah azab lah. Jadi kita nasallallahu subhanahu wa ta'ala as-salamah wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-afiyah lana walil mu'minina jami'an bi rahmatillahi wa karamih. Jadi itulah pengakhiran surah ini, surah Al-Zalzalah. Jadi setakat itu nasallallahu subhanahu wa ta'ala at-taufiq lima yuhib wa yarda wa nasaluhu an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa yulhiqana bi'ibadihi as-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.